Apa? Ada rosak semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Dan ke-10-nya, ini ke-10 daripada 12 syarat bagi sah wuduk dan mandi. Ma yatawaqqafu sihhatu syai' alaihi. Syarat dari mana terhenti sah sesuatu perkara di atasnya, di atas sesuatu tadi ni. Mana kalau hal ni tak ada, maka ibadat ataupun perbuatan yang kita buat tadi ni tidak sah pada syarak. Itu syarat sah tu. Apa yang ke-10 ni daripada 12 perkara tu? Basuh. Jadi disebut dengan basuh ni masuklah. Asal basuh ni membasuh. Jadi masuk membasuh ni dengan terbasuh. Basuh tadi ni lebih sedikit daripada qadar sakatan ataupun hak yang wajib basuhnya. Basuhnya hanya anggota wuduk ataupun anggota wuduk lah. Kalau mandi dia kena semua anggota yang zahir. Jadi nisbah bagi wuduk, setiap anggota wuduk yang 4 tadi ni, maka wajib nak sahnya wuduk tu mesti kita basuh lebih daripada qadar yang wajib, sebab nak menyempurnakan yang wajib. Dan jadi dia nak kena yakin. Kita basuh tangan pun nak kena yakin kata basuhan kita tadi ni sampai kepada seluruh had yang wajib tu. Jadi nak sampai kepada peringkat tu tak dapat tidak kena basuh lebih sikit. Kalau saya basuh ngam-ngam, kita pun sanksi. Barangkali sampai had ke tak sampai had. Tapi kalau kita basuh lebih, maka basuh lebih itu menghilangkan syak kita sama ada basuhan tadi ni meratai habis ataupun tidak. Nanti kena basuh lebih sikit lah. Ma la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajibun. Dan bab basuh anggota ni wajib. Tak dapat tidak nak menyempurnakan basuhan wajib tadi ni, kena basuh bagi lebih. Maka basuh bagi lebih ni pun diwajibkan juga.
Dia panggil wajib sebagai wajib wasilah. Sebagai wajib wasilah. Macam ilmu tauhid lah. Ilmu yang wajib kita tahu, yang wajib kita i'tiqad sifat wajib. Sifat mustahil kau wajib i'tiqad. Lepas tu ambil tahu buat apa? Supaya menyempurnakan lagi tentang sifat wajib bagi Allah tu. Nak sempurna faham kita sifat wajib, kena reti sama mustahil. Tu buat dia panggil wajib wasilah, wajib juga. Bukan kita nak ke dia, tapi sebagai wasilah. Saya dah gitulah maksudnya tu. Jadi setiap anggota wuduk kita ni wajib kita basuh bagi lebih sikit. Supaya menyempurnakan segala basuhan yang wajib tadi ni. Kalau tidak kita tak diyakin, kita akan sanksi. Kena ke tak kena habis ni. Jadi bila kita basuh lebih, tak timbul ya. Dia tak timbul kata kok tak sampai ke tak. Sebab tu lebih. Dari segi sunat memang sunat kita basuh lebih. Tapi adakah wajib kita basuh lebih sikit tu? Basuh lebih sikit wajib. Basuh bagi lebih banyak tu. Itu menjadi sunat. Ini dalam bab sunat wuduk kita boleh banyak cerita ni. Dan ke-11-nya daripada 12 tu bahawa tahqiq ni yakin. Orang tadi kata cerak akan suatu yang menghendaki bagi wuduk. Suatu sebab yang menghendaki bagi wuduk dan mandi. Makna kita kena yakin dapat sebab. Orang panggil sebab hadas yang mewajibkan bagi wuduk ataupun mewajibkan bagi mandi. Yang ni apa maksud tahqiq akan suatu menghendaki bagi wuduk atau mandi tadi ni? Tahqiq ia ada hadas. Hadas ni yang menghendaki bagi wuduk ataupun bagi mandi tu. Kena tahqiq, kena cerap, kena yakin. Kena yakin. Lagu mana? Tengok kita cerita lah depan sikit. Adapun jika tiada tahqiq, ada hadas, kita tak yakin, kita tak ingat sungguh kata kita dalam keadaan hadas. Lagu mana? Seperti asalnya ia seorang tu ada wuduk. Ada asal dia ada wuduk. Kemudian ia syak. Adakah ia berhadas atau tiada berhadas? Dia asal ada wuduk. Kemudian dia syak. Macam kita lah ambil semayang. Kita semayang lohok. Malik, buat hani. Dia tak tidur lah. Kalau tidur tak apa. Tahu dah kata batal lah. Ni kita buat malik pergi buat kerja apa gitu. Tiba-tiba masuk waktu asar. Kita ni nak pergi ambil semayang. Tadi semayang aku batal ke tak benda tu? Tak ingat. Tak tahqiq tu. Kita tak ingat. Batal ke tak benda tu? Dia jadi gitu. Bila jadi masalah begitu, maka tiada sah niat mengangkat hadas. Kita pun pergi ambil semayang lagi. Bila kita pergi ambil semayang, kita nak saja aku mengangkat hadas yang kecil. Tak sah. Tak sah. Kalau dia semayang sah lah. Semayang sah sebab apa? Bukan ke wuduk dia baru ambil tu. Sebab keadaan asal dia dulu dalam keadaan wuduk. Tu yang kata sah semayang tu sebab tu. Bukan ke dia ambil semayang hak baru dia ambil tu. Sebab dia ambil semayang hak kali yang kedua tadi ni, dia bukan tahqiq dalam keadaan dia berhadas. Sebab kalau dalam bab kita nak bersuci ni, dia kena yakin kata kita ni berhadas. Kita memang berhadas, tak ada ayat semayang, barulah kita nak sah kita angkat hadas. Kalau tidak, tak sah angkat hadas. Dan jikalau kemudian daripada sudah ia niat mengangkat hadas, baru yakin ni mana dia teringat sungguh ia seseorang tadi ada hadas sebelumnya. Dia pun isyadah kata tak, tetapi pergi ambil semayang. Elok habis ambil semayang, baru teringat sungguh tadi kentut, ketiga tu kentut. Sampai pukul 3 tadi ni orang perempuan mencuh kopi suami beretuh jari dia sikit. Kita pun yakin. Maka tiada sah wuduknya. Sebab apa? Tahqiq tadi ni bila kita sudah daripada niat angkat hadas. Kalau kita tahqiq sebelum mengangkat hadas tak apa. Awal tu dah tak ada. Dengan gaya nak ambil semayang, sungguh tadi ni kencing lah. Tu tak apa. Dah tahqiq dia kadang-kadang hadas. Ni dia tak tahqiq, dia sanksi. Syak ada wuduk, syak batal ke tak? Dia ada dua masalah. Ada syak tu pada masalah hadas, ada syak pada masalah taharah.
Syak pada masalah hadas lain. Syak pada masalah taharah dia lain. Syak taharah, syak hadas ni asal ada sembahyang. Mana syak batal ke tak? Batal ke tak? Batal ke tak? Yang kedua masalah dia tak ambil sembahyang. Lepas daripada tu dia syak, ku ambil ke tak ambil tak sembahyang. Dia lain masalah tu. Dan dia tak sama. Dia pergi dikira atas asal lah. Hak ni pun tadi dia tahu kata ada sembahyang. Membaharui. Tu sah. Tapi dia kena sama ada ni angkat adas ke ataupun sahaja aku mengambil wuduk. Itu dah khilaf. Bagian ulama mengatakan kena niat sahaja aku mengambil wuduk. Tak boleh dia niat angkat adas sebab dia angkat adas dah. Setengah ulama kata boleh niat angkat adas. Dia baru boleh. Saya niat angkat adas dia ada dua. Ada angkat adas pada hakiki, ada niat angkat adas pada rupa. Boleh niat angkat adas. Ibn Hajar kata boleh. Pasal atas surah rupa niat mengangkat adas. Walaupun tak ada adas. Jadi tajdid kan. Dapat mu'tamad, wuduk itu sudah diguna pada sembahyang, lain pada tu tak sunat. Kalau pegang Quran pun tak sunat ambil tajdid. Ada qaul yang mengatakan asalkan guna sudah wuduk tu. Pada benda yang tak dapat, tidak yang bergantung dengan wuduk. Quran kan ada sembahyang kan, pegang kan. Dia pegang boleh tajdid. Tu ada qaul lah. Tapi qaul yang kuat dia kena sembahyang. Kalau tak sembahyang tak sunat tajdid. Dia guna kan, baru nama memperbarui. Ni dia tak guna lagi wuduk, tak sunat lah dia memperbarui tajdidul wuduk. Syarat yakin dia berwuduk lah. Kena tajdid tu. Dia tahu dia memang ada. Dia dah sembahyang lah. Syak tak boleh. Syak yang tadi hak awal tak boleh. Tak jadi. Kalau syak tak nama tajdid. Dia tak nama tajdid. Dia syak. Awal betul. Dia syak. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Dia tajdid ni dia tambah power. Power pun tak ada. Power pun. Tajdid ni. Bila bahasa lah panggil apa? Tajdid ni upgrade. Jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu. Mana upgrade. Dia upgrade kita iman kita ni kena banyak zikir la ilaha illallah. Banyak mana? Di sisi ulama fiqah paling sikit sehari semalam 300. Paling sikit. Di sisi ulama tasawuf paling sikit sehari semalam 12,000. Tak sampai 12,000 tu sudah perasan kata orang tasawuf. 300 ya, paling sikit lah tu. Sehari semalam 300. Tu jadi dulu upgrade. Masalah upgrade lah. Betul nak tanpa upgrade. Perbarui lah. Tambah power. Tu kalau kita syak tiba-tiba bila kita ambil sembahyang atas jalan kita kata ambil pilah kok tadi batal. Tiba-tiba pas pada tu kita tanya orang suruh. Pi kencing tadi ni. Tak sah. Sebab apa tak sah? Pasal masa dia angkat adas tu dia syak, dia ada adas tu tidak. Bukan tahqiq. Dia cara dia kena tahqiq. Kerana masa ia niat mengangkat adas itu, ia syak ada adas bukan tahqiq ada adas. Bersalahan tak sama masalah ni dengan masalah akan datang ni. Bersalahan asalnya ia ada hadas, ni asal tak ada sembahyang. Kemudian ia syak adakah ia sudah mengambil wuduk atau belumnya? Ambil sembahyang tak ambil sembahyang gitu. Syak memang dia ni selalu jadi guni kita tengok atas keadaan kita. Ada setengah orang ni yang sentiasa berwuduk. Ada setengah orang ni dia memang sentiasa tak berwuduk. Bila nak sembahyang baru dia ambil. Dia tak kalau ambil pun bukan tahan pun. Kalau dia ambil sembahyang 4 kali kentut lah. Dia baru dia semuka. Tak sembahyang tak tahan lama.
Paling kuat apa waktu kita semayang? Paling kuat dalam hidup kita. Biasa tahayat semayang apa waktu? Doa. Sekarang orang kita boleh pilih 5. Saya paling banyak 4. Kuat lagi lah. Tak orang kalau kencing tak jadi 4. Tu boleh tinggi lah 5 tak boleh pergi. Jadi guna anggah lena. Banyak ulama-ulama salafus soleh ni ayat sembahyang minggu 2 minggu. Tu juga Ka'ab Palestin kata Imam Ibnu Arabi sekali ambil sembahyang 3 bulan. Tu lepas hidup memang lepas tidak duduk kita lena, duduk pun tidak, baring pun tidak, tambah terlentang lagi awal lena. Lepas tak boleh kira lena. Saya Ali, saya Umar tak lena. Tak lena. Lena Umar jadi khalifah 10 tahun setengah tak lena. Tak lena. Tak nak nampak dia lena. Tu kira depa karamah depa. Tak lena. Innimtu laylan ada'tu nafsi wa innimtu nahara ada'tu ra'iyah. Sino maka kalau aku lena di waktu siang, aku akan mensia-siakan terabainya rakyat di bawah pemerintahanku. Kalau aku lena di kala malam, aku akan mensia-siakan tubuh badanku. Allah Akbar surah lena. Umar. Alih tahu tu apa? Buat lagu gitar cari meliu. 2 hari lena tak cukup pun ni meliu ni. Meliu lah. Ada. Tu ya semayang. Nak terima bahasa tu payah. Meliu ni macam kita pala ni dia hai tu yang haya dia panggil meliu lah. Dia nak tarik apa pun dia tak pamai kan. Meliu. Dia kata meliu. Banyak ke tidak? Dia meliu. Orang meliu ni. Tu tak cukup tidur kan? Meliu tak cukup tidur. Kalau banyak tidur. Banyak kot hang ni. Orang pergi ambil suih hang, dia pergi ambil beruih tu apa? Orang ambil suih motor dia pergi ambil beruih. Banyak ke tidur. Bersalahan asalnya ia ada hadas, kemudian ia syak, adakah ia sudah mengambil wuduk atau belumnya, maka ia mengambil wuduk serta syak dalam keadaan syak tu, maka iaitu sah. Pasal apa sah pula sini? Pasal dia iktibar asal. Adalah sedangkan pasal apa? Syak ada wuduk tak ada wuduk tu. Dia iktibar zahir. Dan asal ada hadas tadi ni dia pergi menempati tempat yakin. Ni masalah ni nak tengok detail, nak tengok syubah nazair. Dan dia ada 4 pecahan. Iza ta'arudul asli wal zahir. Dan babu zikri ta'arudul asli wal zahir. Ada setengah masalah dipermenangkan sebelah zahir. Dan ada setengah masalah dipermenangkan sebelah asai. Dan setengah masalah dua-dua pun kuat. Dan setengah masalah dua-dua tak kuat. Ini syubah nazair tu. Ini salah satu ilmu syubah nazair ni. Ilmu kaedah fiqh. Sebab asai tu dia jadi yakin. Asai tu yakin. Syak dia tu benda yang zahir. Benda zahir ni dia panggil atas ghalib zan. Kalau ghalib zan ni dia menempati ghalib zan. Ghalib zan ni dia martabat dia tak boleh lawan martabat asal, sebab martabat asal tu dia asal dia yakin. Bila asal yakin iaitu hadah-hadah, maka syak pada masalah wuduk batal ke tidak, wuduk dia ada wuduk tak ada wuduk tu dia zahir, maka masalah ni dia menangkan sebelah asal. Al aslu fil asya' adamu fi'lihi. Dan pada asal ketiadaan memperbuat, mana tak ada yang sembahyang. Lepas tu dia sembahyang, dia sembahyang tu sah. Sebab apa? Sebab dipermenangkan sebelah asal.
Ada banyak masalah kan bertentang antara zahir dan asal. Ni istilah zahir dengan asal. Tengok dalam Asybah wa Nazair ataupun dalam kitab ni ada ni Fawaid Janiyah. Fawaid Janiyah ni kitab karangan Syekh Yasin Padang. Dia buat kaedah fiqh syarah lebih kurang 2 jilid tebal tu. Tebal kitab Sulam tu 2 jilid. Dia buat kaedah, dia buat rupa masalah dalam bentuk syair, dia susun belah belakang. Kaedah pun tak ingat. Tak ingat. Kita tahu Syekh Yasin Padang. Fawaid Janiyah. Lah Google lah ni keluar Fawaid Janiyah. Dulu dah ngaji sikit. Dia lebih mudah daripada Asybah Nazair. Dah biasa susun belakang tu, dia nak lagi mudah hafal. Ngaji kalam nasar tu. Dia ibarat dia permudah, Syekh Yasin permudah. Sedap ada bahasanya tu. Ada siang harga. Sehari beli ngaji beli kat orang lain. Lah bicara tak tebal-tebal. Fawaid Janiyah. Fawaid Janiyah. Tu dalam tu dicerita detail lah kaedah-kaedah tu. Sebab apa. Syekh Yasin Padang. Habis, itu yang ke-11. Dan ke-12-nya daripada 12 syarat sah bagi wuduk dan mandi tu, basuh anggota yang bertambah yang serupa dengan anggota yang asal. Ni pada masalah orang yang mempunyai, kalau bahasa kita ni dia panggil istilah OKU lah. OKU ni tangan lebih, kaki lebih, muka lebih, muka ada 2. Dia banyak masalah lagu ni, dia panggil fiqh iftiradi. Fiqh iftiradi ni masyhur di mazhab Imam Abu Hanifah. Ni dia ahli ra'yi. Dan ahli ra'yi ni bukan orang yang mendahului akal Al-Quran, bukan gitu. Jadi istilah dia ahli ra'yi ni. Sebab dalam bab adillah ni bukan 4. Adillah mazahib ni 12. Kita tahu apa? Quran, hadis, ijma', qiyas lagi. Ada 12. Banyak benda hebat tu dalam mazhab Maliki. Dia ada satu kitab Amalu Ahli Madinah. Apabila tak sabit Quran, tak sabit hadis, ijma' pun tak ada, qiyas pun tak ada, dilihat di atas perbuatan ahli Madinah pada zaman salafus salih. Ahli Madinah buat tak? Ahli Madinah buat, maka itu dalil dilalah alal jawaz. Dia banyak. Benar fiqh ni dulu. Banyak belah mahuk nak kena mengaji. Banyak istihsan, istishabul asli, mursalah lah apa semua banyak. 12 ni kurang. Tak ada kira ijma' qiyas, Quran hadis. Itu mujma' alaih. Mukhtalafun alaih itu sampai 12. Dan coba semua tu dia bagi di 7-8 benda ni. Ngaji bab tu. Istihsan. Istihsan ni benda tu boleh makan tak boleh makan. Tengok di atas adat manusia yang sempurna, nafsu yang sempurna, membilang jijik tak benda tu. Kalau tak dibilangkan jijik boleh. Ma ra'ahu hasanan fahuwa indallahi hasanun. Dah ada situ. Banyak benda buah durian lah sebut dalam Quran. Boleh makan buah durian. Nak kata halal pun tak, nak kata haram pun tak. Tu. Maka atas jalan ihtiyat tengok. Ma ra'ahu hasanan fahuwa indallahi hasanun. Tabiat manusia ni boleh terima gitu. Dia terima, dia tak ada mudarat apa. Wa indallahi hasanun. Boleh. Banyak dah dia dah ada kaedah-kaedah dia. Dia kena fiqh ni, kena ni kaedah fiqh. Dan tak ada kaedah fiqh, jenuh himpun buah dalam kepala. Kan. Dia ada master key dah. Macam fiqh rokok tu dalam Quran. Bila dilak ni ada hukum makruh pula apalah. Tentu dia atas ba'is dia. Pada asal hukum rokok ni makruh. Dia balik dia rolak. Macam orang tindah dulu.
Dah tu mazhab Maliki. Kita tak merujuk kepada amal ahli Madinah. Tapi ada setengah juga yang Imam Syafi'i tengok tilik juga. Ahli Madinah ada buat tak? Ahli Madinah buat, mana dalil kata benda tu harus. Dia gitu. Dia panjang, dia panjang nak cerita daripada awal. Dia banyak. Cerita panjang. Itu saja ada Allah. Jadi lepas kali jadi nak takut. Kita mengaji sampai kita besar ni jadi sabuk terus. Tapi orang hak alim ni kurang alim. Dah baru tahu dah payah. Cukup payah. Itu mudah upekah ni ambil telan. Gagah duk pesoh pasal apa jumpa belemuh. Banyak masalah yang duk bawah kaedah tu. Pada kaedah fiqh ni dia 4 mazhab. Dia nak sedap kaedah ni kalau boleh lanjut pergi kitab Tamhid Imam Asnawi sedap. Dia tak pergi, tak rapi sakit kepala. Dia dah 4 jilid 7 jilid. Cara ulama tarjih kelak masalah takhrij masalah daripada kaedah imam dia panggil kaedah mujtahid mazhab. Payah ya Allah, payah semua. Ni tak sesaan lagi sakit kepala. Dia tu mantik nak kena kuat. Nanti selera. Habis tu masalah tu. Pasal asal hadas tu dia menepati yakin dan zahir itu menepati zan. Antara asal iaitu yakin dengan zan mana kuat? Kuat yakin la yuzal al-yaqin la yuzalu bi syakki atau bi zanni. Yakin itu tak dapat diangkat, tak dapat ditolak dengan datangnya zan ataupun syak. Al-yaqin la yuzalu bi syakki. Dia masuk kaedah tu. Dan sesuatu benda yang sudah diyakini maka tak dapat ditolak, dihilangkan dengan datangnya syak dan zan. Yang dalam kaedah fiqh kita panggil 5 kaedah induk. Salah satu kaedah dia al-yaqin la yuzalu bi syakki. Al-masyaqqatu tajlibu taysir al-umuru bi maqasidiha. Itu kaedah-kaedah dia panggil kaedah induk. Daripada satu-satu kaedah tu pun kadang-kadang Imam Syafi'i pecah sampai 3-4 kaedah. Boleh lah nak semak pula. Kita ni kita mengaji kitab ulama. Gerun ni kita apa? Tersatan sungguh ulama tu. Kita tak kenal tahap ni tu kita kata besar tau ni. Macam mengaji berkenal. Tahu tak payah. Ada kaedah tu al-yaqin la yuzalu bi syakki atau bi zanni. Ini kaedah paling panjang sekali. Dalam kaedah fiqh al-umur bi maqasidiha. Panjang sungguh bahasannya. Lebih panjang daripada kaedah-kaedah lain. Dia ada kaedah khas, ada kaedah am. Ada kaedah yang mukhtalafun alaihi. 40 kaedah dalam tu sebut. Macam-macam. Kaedah fiqh ni sedap tapi tu dia baca kitab dah sakit kepala. Pasal apa? Imam Suyuti ni dia tak cerita banyak, dia bagi point. Hang tarik mai lah. Apa syarat, apa masalah dalam tu kena ingat sungguh. Sebab tu dia kaedah fiqh ni dia tetap mazhab, dia tak kira pendapat tu muqtamad ke dhaif. Jadi dia ada kaedah. Kadang-kadang kaedah tu pendapat tu menjadi muqtamad dan sebab dia menggunakan kaedah khas. Dan kadang-kadang dia menjadi dhaif dengan sebab menggunakan kaedah am. Siapa menang kaedah khas atas kaedah am? Mau jawab kaedah ni. Ya, macam kau ni. Payah tu apa tu? Ya tu tak mau. Mau sikit kepala apa tu? Jenis-jenis itu. Ni masalah ni kalau berlaku orang yang ada anggota ada lebih lah. Yang mana serupa pada rupa, serupa pada guna. Kalau dia ada 2 tangan, terbit mai bawah ni pun 2 tangan juga sini. Jadi 4. Sama.
Boleh guna pun sama. Kalau tangan hak bawah tu dia jadi ada saja bukan boleh guna. Dia kena kira hak kuat hak atas. Dia banyak kaedah. Kan ni dia ambil kaedah mudah tu aku tak mau bagi sabut ni. Kan ada banyak fiqh iftirad ni mazhab Hanafi je. Mazhab Hanafi ni Kitabul Hidayah sudah. Kitabul Hidayah, kita Al-Hidayah ni dia sama tahap dengan kita Iqna'. Mujami Iqna' tu sama level dia. Pada naik atas pada tu kitab Majma'ul Anhar. Kan tu dia sama level dengan Fathul Wahhab. Lagi sikit pula. Kan Hanafi ni syok ngaji kat Maulana. Maulana ada cerita kaedah Hanafi sedap. Dia memang dia terkhusus kaedah Hanafi. Dia balik Malaysia apa dia ngaji kaedah Syafi'i. Dua mazhab. Tu pun kita dengar berasap mah kepala. Macam mana apa kata dia ni alim 4 mazhab. Heran. Dekat cedok ambil dalam mazhab arba'ah tak ada. Bertanya sebiji abah mazhab Hanafi. Pai. Kaedah dia. Usul fiqh mazhab Hanafi, Imam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kena mengaji kitab Imam Ibnu Qudamah lah apa semua macam-macam. Banyak kata satu fiqh hak lain kan. Ni kita ambil ni telannya. Yang ni ia tidak cam yang mana anggota asalnya dan yang mana anggota baru jadinya. Mana tambahan baru jadi makna anggota ziyadah lah. Dan macam dia ada 2 tangan. Kalau dia ada jari banyak tu tak ada timbul. Sebab dia duduk dalam tangan. Masalah tangan dia tu banyak. Muka dia ada 2. Tengok dia 2 boleh jadi hak ni. Betul boleh jadi hak ni. Asal. Ada orang ada 2 kepalaan. Ambil guna. Kalau kembang tak apa. Hang basuh muka hang. Aku basuh muka aku. Masalah dia. Jadi kan manusia ni hambat dia jadi gitu. Ulama ni dia nak selesai siap masalah. Seandainya timbul begini penyelesaian. Itu Allah bagi kat ulama-ulama. Ulama dia kasyaf. Dan dia tahulah masalah tu. Fiqh kita ni bukan zaman ni. Sampai hari kiamat. Ngaji kitab daripada ngaji fiqh kitab kuno. Kitab jumud. Jumud tu kepala hang. Bukan kitab tu. Yang tu yang tak erti. Daripada kata ni kita tahu kita jumud pala hang tu jumud. Tanya dia ngaji kaedah benda sembang. Ni orang hak tumbuh ni banyak ni. Tangan tu jadi 3 lagi 4 muka 2. Ni serupa anggota yang asal. Mana pada kejadian zahir dia sama. Kalau kadang-kadang tu dia tumbuh mai nampak cacat kan tu dia tak apa nak jengkok mata dah ni asal. Wajib basuh asal ni. Ni biar pergi kat dia. Ni masalah dia sama. Kan sama ni pada rupa sama, pada guna pun sama. Mana kekuatan dia sama macam tangan kita. Ni jadi masalah kan. Orang yang cacat gitu tu. Nak buat guna ni. Ni. Basuh anggota yang bertambah yang serupa dengan anggota yang asal. Yakni ia tidak cam yang mana anggota asalnya dan yang mana anggota baru jadinya. Maka wajib basuh kedua-duanya. Wajib basuh kedua-dua. Tangan tumbuh ni. Kedua-dua kuat. Dua-dua boleh guna. Tapi mana untung lah. Bawa je. Dia ada 4 tangan. Boleh. Hak ni tempih, hak ni tumbuk. Boleh guna belakang. Tapi semayang teruk kita basuh 4. Dia tak cam hak mana kalau dia tahu hak ni ziyadah. Ziyadah tu yang kata baru jadi maksud ziyadah. Dia lebih. Hak tu tak wajib basuh kalau dia tahu. Ni masalah dia pun tak tahu hak mana. Muka ada ni. Mana nak kena basuh? Dia masuk baru jadi tu culok malam. Culok mai jadi ke? Dah. Hak tu dikira ziyadah seolah-olah bukan muka. Bukan maksud baru jadi ni terbit mai muka elok tambah mai sebelah dah bukan gitu. Keluar main macam tu dah. Mana baru jadi. Dia jadi sekali. Tu istilah baru jadi. Makna ziyadah. Jangan ada faham baru jadi. Makna dia warna-warna main. Tata muka tambah. Hak ni pun kena basuh. Hak ni tak payah basuh lah. Pasal dia baru jadi ya. Bukan maksud baru jadi hak tu. Baru jadi dia ziyadah. Ziyadah tu mana bukan hak asal. Manusia normal. Tak ada gitu. Itu tambahan bagi manusia normal. Unnormal lah.
Semula jadinya. Tumbuh semula jadi. Tumbuh tu kalau tumbuh main belakang tak ambil tibat langsung lah. Ini beranak-beranak main gitu dah. Seperti dua tangan, satu yang asal dan satu yang baru. Sebelah lah ambil tibat sebelah, ada dua tangan keluar main dua sama macam, ada kuku apa semua. Keluar main seketui begitu ya, tu tak ada. Tu bukan tangan tu. Dia tak masuk dalam wajib basuh tu. Wajib basuh kedua-dua. Adapun jika ia cam yang asal dan yang baru jadi, yang ziyadah lah tambahan ni, maka wajib basuh yang asal juga. Biasa macam tangan ni, tambah bawah ni satu. Kan belah ni. Belah ni ada gitulah, bukan dia guna sangat pun. Kan. Dia tahu apa nak kuat macam atas. Tu ada ulama kata tengok atas rupa. Kalau sama-sama kuat lah apa semua. Kan kita tahu hak mana asal dia. Ni dia pakai kaedah. Kira hak asal. Kira hak tang mana hak asal ni. Kalau tambahan mereka ni, hak ni tak payah. Ulama kata kalau hak belah atas tu, ada saja walaupun nampak macam ni, tapi hak duk guna hak bawah. Hak atas ni macam dia tak apa nak fungsi sangat. Kena basuh hak bawah. Dia banyak. Dia fikir iftiradi ni dia banyak dalam mazhab Hanafi lah banyak. Bukan Syafi'i sikit-sikit je. Taklah banyak macam mazhab Hanafi. Abu Hanifah ijtihad zaman 1 hijrah lebih. Lama. Ikut mazhab Hanafi dia banyak makul lebih tinggi. Bab ibadat lah. Tapi kalau bab muamalat dia kuat belah Hanafi. Sebab Hanafi ni dia businessman. Dia orang bisnes, saudagar kain. Imam Syafi'i dia bukan seorang saudagar kain. Dia soal muamalat ni, Imam Abu Hanifah lebih teliti, lebih halusi. Dalam fiqh, dalam bab ibadat, ya. Dalam kata lebih ihtiyat ni, lebih pada Syafi'i. Bila dalam masalah muamalat, Imam Abu Hanifah lebih detail, lebih somai. Syarat dia ketat lagi. Ini fiqh Syafi'i lah. Fiqh mana mazhab, apa nama, bab taharah lah. Bab suci ni. Bab ibadat lah. Adapun jika ia mana dia? Ada. Adapun jika ia cam yang asal dan yang baru jadi, maka wajib basuh yang asal jua. Apa maksud basuh yang asal jua? Tiada wajib basuh yang baru jadi. Inilah masalah yang tersebut ni, anggota yang bertambah. Itu masalah anggota, mana tangan ada 4, ada 3 kan. Kalau tambah juzuk, tambah jari 20 pun nak basuh apa tu kan. Saya duduk dalam kawasan tangan kan. Adapun mukabil pada masalah anggota ni, juzuk anggota yang bertambah seperti jari yang asal 10, kemudian bertambah jadi 12 atau lebih, sama ada cam yang asal atau tiada cam, maka wajib basuh sekalian yang asalnya dan yang barunya. Jari ya, kadang setengah orang tu kan, dia sebelah 6. Dah ni tak berada tu. Dulu banyak. Dia kampung dari jari 6. Nama dia nama Ishaq. Orang kamu panggil Ak 24. Dia kaki pun 6. Kaki lah ni. Dah ni. Jari semua 6. Orang kamu panggil Ak 24. Dah lagi. Dah. Dia tambah ni. Dia masih. Ibu jari kaki tak ada. Demah orang tepi ni kan. Ada. Dia semua ni. 6 ya biasa tengok ada jalan nak bilang tu ya. Sebab dia tak perasan dia pun nampak mampu. Sebab dia pakai borong kenai. Tak payah pakai tangan. Kalau sarung tangan hak barbut ni dah satu kat ujung tu barbut ni lah. Ni kena pelosok dah. Jari ada pi 40 pun kena basuh semua. So dia dah hak tangan. Yang tu jadi masalah. Nak kena cam hak mana asal ziyadah ni. Hak tu pada masalah dia bertambah anggota.
Kalau masalah mandi, basuh semua. Wuduk je, kena tengok hak asal. Kalau mandi, tumbuh datang apa pun, bongkok 10 atas belakang pun, kena basuh semua. Mandi lain. Dia sebut tu. Inilah tertentu pada wuduk sahaja. Masalah kena cam hak asal, hak ziyadah ni masalah wuduk sahaja. Tak masuk mandi lah. Tu mandi lagu mana? Adapun pada masalah mandi wajib ni ataupun mandi sunat, maka wajib basuh sekalian anggota semua. Sama ada asal atau yang bertambah. Sama ada serupa dengan yang asalnya atau tiada serupa pun sekalipun. Semua kena basuh. Pasal semua dikira anggota yang zahir lah. Bermula syarat sah wuduk orang yang ada darurah. Darurah. Ada kepayahan, kesukaran. Seperti orang yang salisil baul. Orang yang sentiasa keluar air kencing. Atau istihadah, orang perempuan yang sentiasa kedatangan darah. Darah duk main sedia-sedia. 15 perkara. Kalau mereka ni kena tambah 15 perkara. Mana orang yang bukan salim, istilah fiqah ni bukan orang salim ni, bukan orang yang sihat sempurna ni, daripada masalah sikit. Siapa dia? Orang yang salisil baul, orang yang istihadah, satu lagi dia panggil salisil rih ataupun salisil ghaib, orang yang sentiasa terbit tai, sentiasa terbit angin. Tu masalah ni sama macam salisil baul, istihadah pun sama juga. Lepas ni tambah lagi 3. Apa dia 3 lagi? Dan ke-13-nya mendahulu istinja. Kena istinja dulu. Kena istinja ni kalau masalah salisil baul, dia kena basuh dulu daripada tempat keluar air kencing tu. Selepas daripada tu, dan tahafuz. Apa makna tahafuz? Artinya memelihara. Kena pelihara. Lagu mana nama pelihara ni? Dengan bahawa disumbat. Nisbah disumbat ni masalah istihadah lah. Dan balut. Balut ni sumbat. Dah, pasal dia bagi contoh dalam ni istihadah masa baul, tapi sumbat belakang apa. Kalau masalah kita rajin terbit angin, sungguhlah. Ni kena tengok rujuk dalam kitab ni, dia tak sebut. Reh dia tak kedek ngeri lah tu. Ni dia sebut salisil baul istihadah. Depan yang keluar, sumbat belakang. Ya, kawan belakang. Sumbat ni nisbah masalah istihadah ni. Dan balut ni nisbah bagi salisil baul. Kencing tu keluar saja. Dan cawat. Cawat ni masalah perempuan lah ni tak payahlah. Ada medos tak medos semua ada kan. Panggil kepalanya ada pampers kan. Mudah perempuan. Kita lelaki-lelaki ni kena basuh. Lepas tu nak buat apa lah. Tak mahu bagi dia berlumak semua. Buh kondom. Dia kondom buh. Dia tak ni. Dia tak kena. Kan? Cari kondom. Dulu payah lah nak kena balut kat sikit kan. Kalau tidak datang tu dia luruh. Nak buat apa lah. Kat lah sikit jangan erat lah. Jaga tak mahu bagi air kencing keluar tu. Jadi dia kena istinja dulu lah. Semua kena masuk waktu semua ni dia akan sebut semua ni. Syarat ni. Istinja dulu mana kita kena tekan bagi keluar apa ni. Tekan. Lepas daripada tu kita istinja ni kita suci tempat keluar najis tu lah. Sama ada dengan air ataupun dengan sesuatu yang pada hukum ayat dengan batu ataupun sesuatu pada makna batu tu. Dan tahafuz makna kita kena pelihara, kena sumbat lah. Satu cawat lah ni senang, sumbuh kondom tu kan. Orang jantan lah perempuan ada pampers dia lah. Buh tu kan, pakai tu. Dia kena istinja dulu baru boleh pakai. Dan ke-14-nya daripada 15 tu wajib mualat. Apa wajib mualat? Makna berturut-turut antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk. Mualat ni tera mana? Ulama kata mualat ni khilaf. Sebahagian kata mualat ni kembali kepada uruf. Kalau uruf kata sengkang yang lama, maka di situ kena ulang buat semula.
dia dah istinja, ambil dah, kita basuh dah, kemudian ambil ayat semayang, duk balik pergi sentai kopi. Lama kata tu sengkang lah tu kan. Mana kena mula semula. Kalau ayat kencing tu kelak kena mula semula. Kena basuh lain, kena pakai cawat baru, ambil ayat semayang. Dia tak boleh. Dia kena mualat. Mana mualat ni berturut-turut tak boleh disengkang masa lama. Setengah ulama kata mualat dia jangan lebih daripada masa sekadar dia semayang 2 sunat, 2 semayang rakaat. Semayang sunat 2 rakaat yang ringan. Lebih kurang 2 minit lah. Dan kalau kecuali perbuatan yang tak dapat tidak. Dia masuk beli ayak. Lepas tu dia istinja, dia tahafuz, nak jalan main dalam bilik salin kain baju tak apalah tu. Tu benda ni mampu kan buat mana. Tu benda tak dapat tidak. Tu memang tak apalah, jangan tak sanggup pun ni duk balik. Telan kopi tu kan, boh kopi belak baru pergi sembahyang. Tu tak boleh. Dia syarat dia kena mualat. Mualat tu antara mana? Antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk, dan antara wuduk dan sembahyang. Mana kena berturut 4 perkara ni. Mualat, istinja, tahafuz, wuduk, lepas tu sembahyang. 4 benda ni kena buat berturut-turut. Ke-15-nya dibuat sekalian yang 3 ini apabila sudah masuk waktu ataupun mendapat sebab. Mendapat sebab bagi mengharuskan buat ibadat tu. Dia cerita lepas ni. Dan lagi tiada sah wuduknya dengan niat mengangkat hadas. Dia ni tak boleh sah. Dia tak boleh niat mengangkat hadas sebab dia memang keadaan berhadas pun. Dia kencing duk keluar. Dia tak ada stop kong. Dia tak boleh, dia menyakit. Dia panggil orang tu panggil kalau besiak ni dia kencing kerap tu. Ni kencing keluar sedia. Orang Melayu panggil apa? Tak lah, besiak ni kau je nak kencing. Kalau segi main tawa nak sampai jitera pun 4 kali berhenti kencing. Yang ni besiak kot. Kan? Tu besiak tu tak panggil. Tak lewat je. Tak lewat sedia lah tu. Tak lewat je blok dia. Dah tu nak tengok orang tua dulu panggil apa. Kalau besiak ni kencing kerak. Lawan dia buah siap. Kan? Mazat ni rambung nak keluar dia. Besiak menyakit. Kan? Kena berubat. Besiak ni dia ada efek ni. Apa? Lain. Besiak sama. Wah, besiak kucing kuat. Lawan tu. Tengah tu dah panggil lawan. Tak lawan. Kalau besiak, dia lebih kurang. Besiak ni dia kira nak kencing. Dia tak boleh tahan. Berasa ni kira nak kencing. Berasa ni nak kencing. Dia kalau gagah tak pergi kencing, beramuk. Bagi besiak kan. Tak lawan tapi ada ni istilah orang tua panggil dulu tak ingat. Ada orang tua dia ada istilah dia, bahasa dia. Tak ingat. Status. Tak ada orang dah cakap. Bahasa tua dulu. Tak ingat. Dapat lang biasa sebut tu ni. Lupa lah. Tak ingat. Ada orang tua dulu kan yang sebut. Mereka ada istilah-istilah mereka. Jika orang tua dia banyak bahasa. Dan lagi tiada sah wuduknya dengan niat mengangkat hadas. Sebab dia dalam keadaan berhadas sentiasa. Lepas tu nak buat guna. Nak semayang apa ni? Hanya wajib niat pada wuduknya mengharuskan fardu semayang. Dia ni masalah dia sama dengan masalah orang yang tayamum. Orang tayamum tu gitu. Dia bukanlah sahaja aku tayamum mengangkat hadas. Dia kena sahaja aku tayamum mengharuskan semayang fardu ke, mengharuskan semayang sunat ke, ataupun
mengharuskan menyentuh Quran ke? Dia sama martabat dia, ada 3 martabat. Seperti dikata nawaitu istibahat as-salatil mafruḍah. Artinya sahaja aku mengharuskan sembahyang yang difardukan. Bila dia niat begitu, maka disembahyang, yakni harus disembahyang dengan satu fardu jua. Dan beberapa sembahyang sunat. Mana dia boleh sembahyang sunat selepas daripada tu. Sembahyang fardu lohar, lepas pada tu dia sembahyang qabliyah serta ba'diyah tak apa. Walaupun masa tu air kencing tak keluar. Boleh. Pasal ad-darurah tubihul mahdurah. Dia dibenarkan benda yang dilarang. Tapi ada syakatan dia. Jangan sengkang lama. Dan kita habis-habis sembahyang tu, kita mengikut sembahyang sunat. Tak apalah kalau dia keluar pun dimaafkan lah. Dia panggil ad-darurah tu yuqaddaru biqadriha. Ada 2 kaedah tu. Yuqaddaru biqadriha. Boleh sembahyang. Kalau sembahyang sunat tadi ni, kita boleh jamak buat qabliyah ba'diyah sekali. Lebih elok kita buat sekali. Dalam masalah lagu ni, dia lebih elok kita himpun. Saya dalam keadaan tak sempurna kan. Memang kita kata yang awal kita sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu kita sembahyang sunat ba'diyah. Kan? Sembahyang fardu tu. Tapi dah masalah dia ada salisil baul. Dia niat mengharuskan sembahyang fardu. Lepas pada tu, dia gabung buat sekali. Qabliyah dan ba'diyah tu lebih bagus lah. Lebih bagus. Dia buat sunat dulu tak boleh. Tak boleh. Pasal tu mengharuskan sembahyang sunat. Dia tak boleh buat-buat. Kan aku niat pilah nak sembahyang fardu, aku sembahyang sunat dulu. Boleh gitu. Dia kata keluar, kata tak sunat tau. Dia masa keluar masa tu dimaafkan. Tak dia buat dulu. Mana? Dia buat dulu, dia buat qabliyah dulu. Mana dia niat tadi ni nak mengharuskan sembahyang sunat. Sembahyang fardu kena buat lain. Dia kata niat pihak fardu kita buat pergi sunat dulu. Mana nak boleh buat aku tu tujuan nak buat apa dulu ni. Lepas pada ambil sembahyang ni nak buat apa? Nak sembahyang sunat. Atau nak sembahyang sunat dah. Nak sembahyang fardu nak boleh dah. Kena ambil lain dah. Kalau keluar dia tak boleh. Dia kena sembahyang fardu dulu. Fardu kena buat fardu dulu. Fardu dulu. Oh sembahyang sunat. Jangan batik ba'diyah. Buat belakang. Maksudnya kalau kita buat sunat dulu, makna kita ambil sembahyang tadi ni nak sembahyang sunat lah. Dia nak sembahyang sunat. Kalau dia nak sembahyang fardu tak boleh. Kena ambil lain. Itu kena fuqaha kata kena sembahyang fardu dulu. Tak boleh sengkang lama tak Ustaz? Boleh sengkang lama. Ni habis sembahyang fardu, sembahyang ni boleh. Pada tu habis tu tak boleh. Dia baca Quran. Baca tak apa. Niat sekali ya. Tu tak apa. Niat yang lohok kali di masjid tak ada salah. Kalau keluar, ini masalah dia orang duk keluar sedia. Memang. Tapi dimaafkan tu. Itu dimaafkan ni. Qadru biqadriha. Lepas sembahyang dia nak baca Quran. Quran sekadar adat dia baca. Dia pegang. Dia baca lebih pada tu lama tu tak boleh ke. Yang atas adat dia baca apa ni? Baca Quran. Dan yang lalang tu ni baca lagi banyak ni. Lepas tu dia khilaf. Amalan dia saja nak baca belah je lah. Tak apa. Dia memang akan cakap jadi baru ada masa nak baca. Dia lah. Dia pegang baca. Tu je lah. Baca qadar adat. Baca lah. Baca mana ada dia baca tak apa, masalah pegang tu. Quran tak apa. Tak ada memang masalah nak pegang tu. Lepas tu dia ada lagi inisiatif lain. Main-main selok kat wan tak. Baca boleh ke? Ni dia cerita martabat ni nak. Dan menyentuh Quran. Boleh dengan niat kita ni mengharuskan sembahyang fardu sebab dia martabat nombor 1. Atau niat nawaitu istibahatas solah artinya sahaja aku mengharuskan sembahyang. Atau nawaitu istibahatas solatil masnunah ni sama. Istibahatas solah dengan istibahatas solatil masnunah sama. Sebab itlaq sembahyang maka terbenak dengan sembahyang sunat. Jika sembahyang fardu dia kena kait sembahyang yang fardu.
Artinya saja aku mengharuskan sembahyang yang disunatkan, maka disembahyang dengan dia dengan niat begini ni, pangkat kedua ni. Beberapa sembahyang sunat banyak boleh kan, tapi jangan sengkang. Dah habis sembahyang sunat tu tidur relax saat dulu, nak sembahyang pula tak mau. Cuma lepas pada kita sembahyang, habis sangkut pun dengan sembahyang, baca doa apa, tak apa lagi, dimaafkan lah. Jadi kita sempit sembahyang pula kan, boleh lah. Dan menanggung Quran dan menyentuhnya. Dan tiada harus disembahyang fardu dengan ini niat martabat kedua ni. Sebab martabat fardu ni dia lebih tinggi pada martabat sunat. Nawait atau niat nawaitu istibahati masil Quran. Artinya sahaja aku mengharuskan sentuh Quran masa dia ambil sembahyang tu lah. Bila dia ambil sembahyang niat martabat ketiga ni, maka harus sentuh Quran dan menanggungnya, membawa lah. Dan tiada harus sembahyang fardu dan sembahyang sunat dengan ini niat. Sebab martabat sentuh Quran ni dia lebih bawah daripada martabat sembahyang. Martabat sembahyang yang paling tinggi sekali. Dan tinggi lagi pada tu sembahyang fardu. Boleh. Kerana pendek kata macam masalah kita tayamum lah. Kalau kita niat tu martabat pertama, hak kedua ketiga masuk sekali. Kalau niat martabat kedua, maka yang martabat ketiga masuk dia kali. Martabat yang pertama tak masuk. Sebab martabat pertama dia lebih tinggi. Sama macam masalah ni ya. Macam masalah apa nama tayamum lah. Habis itu. Ni tak payah nak masalah ni. Tawah. Tawah dia ni menepati tempat sunat. Tawah fardu menepati sembahyang fardu. Tawah sunat menepati sembahyang sunat. Macam orang Saudi Saber, tengok dia pergi nak tawaf tu, tawaf apa? Tawaf rukun umrah ke tawaf sunat? Bila dia nak tawaf sunat, maka dia nak tawaf rukun umrah tak boleh. Dia sama, semayang dengan tawaf sama. Semayang dah fardu dah sunat, tawaf pun dah fardu dah sunat. Nabi kata tawaf ni dia macam semayang, sama martabat. At-tawafu as-salah, Nabi kata semayang tawaf itu semayang. Bukan tawaf tu semayang, tawaf tu serupa semacam dengan semayang. At-tawafu as-salah, yang kata tawaf tu dia tu semayang. Dia ni hukum dia macam semayang, dia martabat macam semayang. Kalau nak tawaf buat umrah ke, buat haji ke, sama. Dan dia bagi tawaf rukun umrah ataupun tawaf rukun. Tak payah tu. Tak, dia dalam keadaan darurah dulu ni. Tak payah qada lah. Habis. Ni baru dia nak masuk bicara berkenaan dengan masalah ayat mutlak apa semua ni. Ni kita malam surah ni. Syahadan tiada harus dan tiada sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air yang mutlak. Artinya air semata-mata tiada qaid yang lazim. Maka qaid yang lazim itu seperti air gula ni kita cerita depan lah. Ni kita akan masuk bab ayat pula ni. Dalam Sabilah dia detail sikit. Kalau bab ayat mutlak dia bahas panjang sikit. Sini dia bahas ni. Tengok banyak ni. Tak ni banyak cerita panjang ni. Dia bak ibarat dia kemas ni tak beruyah dengan Sabilah sebab dia banyak ambil dalam tufah ni hayah. Dasar dia ni dia ni panjang lebar ni. Bih. Wallahu a'lam syahdan.